sampai ke martabat mufti di zaman dahulu. Bilangan mereka dikatakan 6 orang. Ada yang kata tidak kurang daripada 10 orang. Ada yang kata lebih kurang 200 orang. Itu sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi SAW. Bukannya semuanya sampai ke tahap boleh keluar fatwa sendiri. Kita fitnah akhir zaman ini, semuanya nak keluar fatwa sendiri. Semuanya nak rasa alim. Semuanya nak jadi ulama. Bukan ulama, ular dalam semak. Semuanya rasa pandai. Muslimin, muslimat. Orang lelaki, orang perempuan lah. Semuanya rasa alim. Sebab apa? Ini fitnah akhir zaman. Kerana itulah Rasulullah SAW pernah menceritakan di antara fitnah akhir zaman ini, kemunculan du'atun ala abwabi jahannam. Pendakwah-pendakwah yang menyeru orang awam ke pintu neraka jahannam. Pembawa ajaran sesat, menyelewengkan isi kandung Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi mengikut hawa nafsu mereka. Akhirnya masyarakat mendengar, lalu berpegang. Bahkan tetapi mereka sebenarnya tidak tahu apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah ajaran yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kerana itulah para alim ulama daripada dahulu lagi sampai sekarang menekan kepada anak-anak orang Islam supaya mendalami ilmu agama mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para alim ulama, iaitu bertalaki, berguru, berdamping dengan para alim ulama yang mu'tabarin. Kerana itulah kata ulama Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengarang kitab Tarikh Baghdad, beliau berkata, la yukhadhu al-ilmu illa min afwahil ulama. Ilmu agama itu tidak boleh diambil kecuali daripada mulut-mulut alim ulama. Ini cara kita nak mendalami ilmu agama. Ini kita nak mengajar anak-anak kita dengan ilmu agama, dengan kita berdamping dengan para alim ulama. Bukannya dengan kita mencela mereka, menghina mereka, menyekat mereka dan seumpamanya. Kerana mereka adalah penyambung perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama itu yang mewarisi perjuangan para anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi kita sambung sedikit bacaan kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Kita sudah sampai kepada perkara yang kelima, iaitu kata imam di sini, al-imanu bi anna al-qadara khairahu wa syarrahu min Allah azza wa jalla. Yang kelima katanya iaitu beriman dengan takdir. Beriman ni makna dia kepercayaan, keyakinan. Tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Itu iman, percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Khairahu wa syarrah min Allah. Baik dan buruk apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya wajib ke atas setiap mukallaf percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata yang lain, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala benda. Khalaqal 'alama bi asrihi al-'ulwiyya was-sufliyya. Dia yang mencipta semua alam ini, sama ada alam yang berada di atas, alam arah atas ataupun arah yang ke bawah. Semua perkara di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi, berlaku dan terjadi dengan ketentuan dan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara pegangan ahlu sunnah wal jamaah, mempercayai akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kumpulan nama dia Mu'tazilah. Dia mendakwa sebagai orang Islam.
Tetapi fahaman dia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka kata kami beriman dengan Allah, tetapi ada sebahagian perkara berlaku di alam ini tak ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Mu'tazilah. Fahamannya masih diteruskan sampai ke hari ini. Disebarkan di universiti, di kolej, di masjid, di surau, di ofis, di rumah, di semua tempat. Mereka mendakwa bahawasanya sebahagian perbuatan manusia tidak ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para alim ulama, orang yang berkeyakinan sedemikian, dia tidak dikira sebagai seorang muslim. Mereka mengatakan apa-apa perbuatan manusia, sama ada yang ikhtiar ataupun tidak ikhtiar. Ada sebahagian mereka kata yang ikhtiar saja. Ada sebahagian daripada Mu'tazilah kata yang semua sekali ikhtiar ke tak ikhtiar ke, tidak berlaku dengan takdir Allah. Maknanya manusia itu yang menciptanya sendiri. Ini bercanggah dengan apa yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa khalaqa kulla syai'. Allah Ta'ala yang mencipta semua benda. Semua perkara di atas muka bumi ini, di alam, di langit dan di semua sekali ini berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila tiba je kumpulan yang nama dia Mu'tazilah, dia kata pula tidak, bukan semua perkara dengan takdir. Ada sebahagian perbuatan manusia tak ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fahaman Mu'tazilah ini secara tersusun tidak ada zaman sekarang, tetapi ideologi dan fahamannya masih lagi disebarkan sampai ke hari ini. Di antara satu golongan yang terpengaruh dengan Mu'tazilah dan berjaya masuk ke tanah air kita. Saya rasa saya mungkin dah pernah sebut pada kuliah yang lepas, tapi nak diperingatkan. Sebab mereka ini bersungguh-sungguh menyebarkan fahaman mereka di negara kita. Satu kumpulan yang digelar sebagai Hizbut Tahrir, yang bertopengkan dengan nama khilafah. Sentiasa melakukan demonstrasi di jalanan dengan mendakwa khilafah. Tetapi apa yang mereka pegang, apa yang dipegangi oleh pemimpin mereka, iaitu Taqiyuddin An-Nabhani dalam penulisan mereka, dalam penulisan beliau berkata, ada sebahagian perbuatan manusia ini tidak ada kaitan dengan takdir Allah. Ini fahaman Mu'tazilah. Bahayanya sebab tidak masuk ke negara kita. Jadi bila masuk, kita tak boleh duduk diam, senyap, tak bercakap. Kita kena bangkit menjelaskan. Ini pun di antara ancaman bagi umat Islam di negara kita. Fahaman yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertopengkan dengan khilafah dan seumpamanya lah. Tetapi pada hakikatnya mereka ingin menyebarkan fahaman songsang mereka. Maka perlu ada di sana insan-insan yang bangkit mendedahkan bahayanya kumpulan ini. Dan ini yang dilakukan oleh para alim ulama daripada zaman dahulu sampai sekarang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh umat Islam melakukan kebaikan dan melarang umat Islam daripada kemungkaran. Kemunculan fahaman Qadariyah ataupun Mu'tazilah ini satu kemungkaran. Bila muncul di zaman kita, maka kita kena bantras secara ilmiah dan seumpamanya. Sebab itulah ada sebahagian ulama mengatakan kemunculan fahaman Qadariyah ini ataupun Mu'tazilah sebenarnya tidak ada di zaman Nabi SAW. Tetapi selepas kewafatan Nabi, muncul fahaman ini. Lalu ulama mengatakan kemunculan fahaman Qadariyah ini, Mu'tazilah ini, dikira sebagai bid'ah yang sesat. Benda baru tak ada zaman Nabi fahaman ini.
Tapi bila Nabi meninggal, Nabi wafat, muncul. Inilah yang dimaksudkan dengan